Assalamualaikum bosku. Selamat datang ke channel aku, Musa Dirin Channel. Okey bos, kepada yang baru masuk ataupun baru sahaja menonton video aku di Musa Channel, selamat datang ke channel aku dan terima kasih semua kepada semua subscriber dan juga viewers video ini. Sebelum itu jangan lupa klik button subscribe. Okey bos, baru semalam aku post ada satu video yang tentang debug books. Di mana aku post tentang debug books fake. Lepas tu adalah beberapa orang DM aku semalam. Diorang tanya, apa bukti bro yang kau cakap debug box tu fake? Ini aku akan bagi sedikit bukti yang menyatakan debug box tu adalah fake ataupun tiada asas ataupun tiada sejarah yang selama ini dikatakan debug box itu adalah berhantu. Tapi sebelum tu, aku mohon kepada semua yang menonton video ini agar semua dapat tengok video aku secara full. Jangan tengok sekerat. Sebab informasi-informasi kalau kita tengok sekerat nak sampai. Lepas tu, kita sudah terangkan dalam video kita. Lepas tu, kita dicakap ataupun kita dikatakan tidak membawa fakta yang salah. Tetapi padahal kita ada selitkan informasi-informasi itu di dalam video yang setiap kali kita post. Dan aku harap tonton video sampai habis dan tengok. Okey bos, sebelum kita pergi ke bukti yang menyatakan bahawa debug books itu adalah fake, mari kita tengok sekejap tentang asal-usul debug books. Okey, aku bagi 4 fakta tentang debug books yang selama ini kita katakan debug books ini berhantu. Okey, fakta yang pertama, debug books ini berasal daripada sejarah orang-orang Yahudi yang terdahulu walaupun tiada bukti yang asas. Itu adalah fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah debug books ini adalah kotak yang dipercayai tempat disimpan roh-roh orang yang meninggal pada Perang Dunia Kedua. Dan sesiapa yang membuka box ini akan secara langsung diganggu ataupun roh jahat itu akan menempel pada badan orang yang membuka box ini. Fakta yang ketiga adalah pemilik kedua kepada debug books ini adalah si Kevin Menis pada tahun 2000, di mana dipercayai si Kevin Menis ini dapat debug books ini daripada online dan juga memilikinya pada tahun 2000. Fakta yang keempat, debug books boleh didapati di eBay ataupun di dark web. Dan sejak kebelakangan ini banyak ataupun terlalu tinggi permintaan terhadap debug books ini. Adalah 4 fakta tentang debug books apa yang perlu kita tahu. Apa bukti yang menyatakan ataupun yang menyokong statement bahawa debug books ini adalah fake? Jom kita tengok 4 bukti yang menyatakan ia adalah fake. Sebenarnya asal usul debug box ataupun box ini dia berasal daripada debug box ini adalah satu almari tempat menyimpan arak orang-orang Yahudi yang kini kecoh. Satu Malaysia bos. Kotak inilah yang dikaitkan ataupun yang dicerita yang mempunyai ataupun dia mengandungi tempat penyimpanan roh-roh orang yang mati pada zaman Perang Dunia Kedua dahulu. Tapi yang menjadi persoalan kita semua, sebenarnya si Kevin Menis sebenarnya yang cerita, yang membuka cerita pada tahun 2000 yang bercerita macam-macam tentang box ini. Dan sejak debug box ini berada di tangan si Kevin Menis pada tahun 2000, start daripada sana sebenarnya sejarah mula terungkai dengan kewujudannya debug box ini. Kalau kita dengar dulu-dulu, dulu-dulu tiada pun sebenarnya yang menyatakan ataupun mengeluarkan cerita tentang debug box ini. Sampailah debug box ini jatuh ke tangan si Kevin Menis ini. Sebenarnya kalau kita tengok
umur si Kevin Menis baru dalam 50-an. Okay? Umur dia dalam 50-an, mungkin kalau dia berumur dalam 100 lebih, mungkin cerita ataupun penyampaian daripada turun-temurun ataupun cerita sejarah tentang debug books ini mungkin lebih kukuh. Mungkin kita boleh percaya. Tetapi si Kevin Menis ni baru dalam usia 50-an. Okay? Lepas tu dia dapat pun debug books ini dia beli. Dia pun tak tahu sebenarnya ujung pangkal cerita debug books ini sebenarnya. Apa pekerjaan sebenarnya si Kevin Menis ni? Okay, sebenarnya pekerjaan si Kevin Menis ni sebenarnya dia adalah seorang professional writer dan juga pengarah filem. Untuk pengetahuan kita semua, sebenarnya the position adalah atas yang mengarahkan filem ini adalah si Kevin Menis. Di mana the position ni dia menceritakan sebenarnya debug books ini. Bukti yang pertama, bos. Jom kita tengok bukti yang kedua. Bukti yang kedua, kalau kita berbalik kepada fakta debug books, sesiapa sahaja yang membuka debug books akan roh jahat itu akan menempel ataupun akan masuk di badan ataupun dalam bahasa Melayu akan merasuk sesiapa yang membuka debug books itu. Lepas tu kesan. Apakah kesan terjadi kepada yang pembuka box itu? Satu, kesan dia adalah kalau kita tengok balik sejarah si Kevin Menis, di mana kotak yang diberi hadiah kepada ibu dia, mak dia. Apa yang terjadi kepada mak dia? Bila dia buka, satu terjadi stroke, iaitu mati badan sebelah, stroke. Dan selepas itu adalah muntah darah. Badan akan merasa lemas. Biasalah kalau kita ataupun sesiapa sahaja apabila berlaku histeria ataupun berlaku masuk something dalam tubuh badan kita, kita akan merasa lemas. Dia bukan lemas macam demam biasa-biasa, dia akan rasa lemas. Okay? Dan juga dia akan sentiasa berhalusinasi. Okay? Itu antara ciri-ciri ataupun simptom-simptom apabila seseorang itu membuka debug books. Tetapi kalau kita tengok kepada YouTuber-YouTuber di luar negara kita, okay? Banyak yang kalau kamu cari YouTuber-YouTuber di luar negara kita, okay? Banyak YouTuber tu start dorang beli debug books. Okay? Dorang beli and then dorang buat unboxing. Dorang buka pada hari pertama. Okay, tidak apa-apa lang dah. Tidak apa-apa, semua okay. Tapi selepas 2-3 hari, dorang semakin aktif. Mengupload video. Okay? Proaktif lah untuk semakin aktif mengupload video. Siap lagi ada YouTuber Mat Saleh di sana yang pergi pub ataupun pergi pesta-pesta, boleh lagi walaupun dia cakap hello guys, semalam saya ni cukup tidur, saya terkena gangguan apa segala, tetapi pada siang dia ataupun pada malam dia pergi berpesta dengan kawan-kawan dia. Kalau kamu nak percaya, kamu pergi tengok pergi cek di channel YouTube yang aku sertakan sekali ni. Kalau kita tengok secara realiti ataupun secara betul-betul sebenarnya apabila seseorang itu telah dirasuk, lifestyle dia akan merundum tau. Okay? Mungkin sebelum ni dia aktif mengupload video, aktif dengan aktiviti-aktiviti di luar, dan dia akan merundum. Mungkin dia akan berseorangan, dia akan pencilkan diri sebab ada simptom-simptom tadi itu, lemas badan, dia berhalusinasi. Tetapi tidak, YouTuber yang di luar Malaysia tu, dorang semakin hari semakin aktif upload video. Ada sampai 1 tahun masih aktif, okay? Masih aktif untuk mengupload video. Jadi persoalan dia macam mana tu? Okay bos, ini adalah bukti yang ketiga. Di mana bukti yang ketiga ini adalah yang menyatakan macam kita, orang luar tidak akan tahu sejarah kita dan orang luar tidak boleh menambahkan cerita kita. Kita saja tahu sejarah kita. Kita tahu sejarah Hang Tuah sebab kita tinggal di Malaysia. Okay? Macam cerita-cerita ataupun sejarah-sejarah Yahudi, cerita-cerita Mat Saleh, kita nak tahu. Dorang sahaja yang tahu asal-usul
cerita diorang. Okay? Sebab kita bukanlah pakar dalam bidang sejarah. Tetapi yang pelik dia, kita sekarang ni, kita tidak tahu sejarah asal-usul benda tu. Tetapi kita taksub tentang benda tu. Walaupun kita nak tahu, kita hanya terikut-ikut. Jadi itulah orang cakap. Kita teliti dan kita kaji, baru kita komen. Benda itu betul ataupun tidak. Fakta yang ketiga ini, ada satu profesor, pakar rakyat orang-orang Yahudi. Okay? Iaitu Profesor Itzik Gottesman. Dia adalah dia adalah seorang profesor daripada University of Texas. Di mana dia pakar dalam bidang Jewish folklore. Jewish folklore ni adalah salah satu sejarah orang-orang masyarakat Yahudi. Okay? Dia sendiri pun heran dari mana sebenarnya asal-usul Daybak Box ni. Okay? Jom tengok sedutan pendapat si Prof. Itzik. The Dybbuk box is not a known object in Jewish folklore. I've never heard of it. I've never read a legend where the Dybbuk goes into a box and haunts the person from there. In general, I would say that, boxes. I've never read much folklore about boxes in general in Jewish folklore. It's not, so you don't have that tradition of like, don't open it or whatever, something like that. I don't know where that came from, but it's not a strong, or it's very rare in Jewish folklore to have a box be possessed by something. It's not a Jewish tradition. Can't believe people are falling for it. I mean, it has no. It's so obvious that it's a trick, that's untrue. Yeah, I have to say, anybody who falls for that is a real fool. Dan ini lagi sedikit. Dia bagi tengok, dia review, kira unboxing lah. Dia tengok orang-orang yang buat unboxing Daybak Box ni. Tengok reaksi dia. Julai tahun lepas, tahun 2020. Si Kevin Menis dan juga kawan dia si Jack Bagans, telah dijemput ada satu roadshow TV, roadshow TV dalam travel channel lah. Channel tu adalah Ghost Adventure. Kalau kamu tengok di YouTube ada tu Ghost Adventure. Di mana dalam show tu dia panggil si Kevin Menis dan juga si Jack ni untuk buat live, untuk buka untuk kali keduanya Daybak Books secara online, secara live, secara sudah berpuluh-puluh tahun ditinggalkan dan dia disuruh buka live. Apa terjadi? Dan pada masa live itu si Kevin Menis ditanya, sebenarnya yang dorang akan buka box pada hari itu adalah Daybak Box yang kedua. Di mana pada sebelum ini si Kevin Menis menyatakan bahawa Daybak Box hanya the only one dalam dunia ini, satu saja yang dia bagi hadiah kepada mak dia. Dan pada hari itu dia cakap ini adalah yang kedua. Tapi dia klaim pada masa itu sebenarnya dia beritahu Daybak Box ada 10 di dunia ini. Wah, semua pun pada masa itu yang memang pemburu-pemburu Daybak Box pun dorang macam tidak percaya sebab fakta ataupun kenyataan yang si Kevin Menis ni bagi tidak konsisten. Pada pernyataan pertama dia ataupun dalam sejarah dia, sebenarnya Daybak Box the only one, hanya satu saja di dunia ini. Lepas tu dia tambah ada 2. Lepas tu dia claim lagi ada 10. Jadi selama ini yang dijual di eBay tu apa? Dan aku rasa poin ini adalah poin yang paling penting, di mana poin ini membuktikan bahawa Daybak Box ini adalah fake. Di mana pemilik dia sendiri, si Kevin Menis, yang bagi tahu sendiri, dia kantoikan diri dia sendiri, yang dia bagi tahu bahawa sebenarnya Daybak Box ini adalah fake. Cuba tengok. Bos, ini adalah aku rasa kesimpulan untuk video ni. Di mana sebenarnya si Kevin Menis ni ialah orang yang pertama sekali yang membuka Daybak Box.
Kevin Menis ni lah sebenarnya yang mencipta sejarah sendiri tentang wujudnya debug box. Dan si Kevin Menis ni jugalah sebenarnya orang yang menjual di eBay ataupun di dark web. Okay, bos. Itu sahaja kenyataan tentang debug box untuk hari ini. Terpulanglah kepada di luar sana untuk percaya ataupun tidak. Mungkin kamu akan cakap, alah, dia ini tidak point, tidak konten akan buat. Jadi dia akan bagi tahu benda ni. Terpulanglah kepada kamu. Sebenarnya ini hanyalah video penjelasan aku tentang debug box. Kamu percaya ataupun tidak, terpulang atas diri masing-masing. Apa-apa pun, thanks for watching. And then jangan lupa subscribe kalau kamu rasa channel ini bagus ataupun banyak memberi maklumat kepada kamu. Sila klik button subscribe, like and comment. Okay bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.